tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota buktikan pada mereka. Bawa akal, jadi bekal, ikut padi untuk berisi selamat jiwa. Dikandung kental, menyerah kalah, tolak kesisi. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap tegar, jangan lalai, tetap kental, jangan nolai. Setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, wow, UBKL, wow, UBKL, wow. UniKL, kita datang. UniKL, kita terbilang. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL. Satu amanat kita junjung sama, tak kira di darat, laut dan udara. Cium tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota buktikan pada mereka. Bawa akal, jadi bekal, ikut padi untuk berisi selamat jiwa. Dikandung kental, menyerah kalah, tolak kesisi. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL. Satu matlamat,
ya. Ada. Keluar lu. Ya. Buka di live tadi. Ni saya ni tu. Ada kita. Tak, biar dia dah start dah. Ni. Uni KL, kita datang. Uni KL, kita terbilang. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, Mencari peluang, menjadi cemerlang. menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL. Satu amanat kita junjung sama, tak kira di darat, laut dan udara. Cium tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota, buktikan pada mereka. Akal jadi bekal, ikut padi untuk berisi selama jiwa dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, Mencari peluang, menjadi cemerlang. menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL. Satu matlamat terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar si frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap kental, jangan nolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, Mencari peluang, menjadi cemerlang. menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, wow, UBKL, wow, UBKL, wow. Uni KL, kita datang. Uni KL, kita terbilang. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, Mencari peluang, menjadi cemerlang. menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL. Satu amanat kita junjung sama, tak kira di darat, laut dan udara. Cium tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota, buktikan pada mereka. Akal jadi bekal, ikut padi untuk berisi selama jiwa dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, Mencari peluang, menjadi cemerlang. menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL.
tetap gentar. Jangan nolai setinggi manapun, akan capai kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. Uni KL, kita datang. Uni KL, kita terbilang. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, Mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. Satu amanat kita junjung sama, tak kira di darat, laut dan udara. Cium tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota, buktikan pada mereka. akal jadi bekal, ikut padi untuk berisi selama jiwa dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow, kita datang, Wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. mencari peluang, Mencari peluang, menjadi cemerlang. menjadi cemerlang. Satu matlamat terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap cekal, jangan lalai, tetap gentar. Jangan nolai setinggi manapun, akan capai kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, Wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. mencari peluang, Mencari peluang, menjadi cemerlang. menjadi cemerlang.
Assalamualaikum, salam sejahtera, salam We Are Uni UniKL. KL. Baiklah, kini kita bersiaran langsung di showroom 2 Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute dan di paparan kaca TV anda kami sedang live menerusi FB Live UniKL LMFI Official merupakan salah satu page rasmi untuk UniKL LMFI. Betul. Jadi, sebelum orang kata bahtera belayar betul tak? Alangkah lebih indahnya kalau kita berkenalan dulu antara satu sama lain. Ya, betul. Baiklah, nama saya Kus ataupun Ungku Haris Daniel. Saya merupakan Presiden Student Representative Committee 2020 and 2021. Dan saya pada hari ini tidak berseorangan. Saya bersama dengan rakan setugas saya yang berada di konti. Silakan. Nama saya Muhammad Sohaib Munawar bin Abdullah Munawar, nama penuh ataupun orang selalu panggil Angah lah. Kawan-kawan panggil Angah, dekat kampus pun panggil Angah. Dan saya merupakan Deputy Presiden SRC UniKL LMFI. Yang ini saya punya Presiden dan saya Deputy Presiden. Ya, itulah kita orang dah dan kami berdua akan menjadi host anda pada malam ini. Baiklah. So kita pakai macam ni, macam nak pergi mall. Bukan mall. Bukan. Apa cerita kita malam ni? So tema kita sebenarnya agak santai sebenarnya sebab kita mengadakan program ni pada malam hari dan malam ni orang tak suka sangat serius-serius ni. Tapi walaupun kita tak serius ataupun kita tak formal, tapi kita nak pastikan input ataupun output pada malam ini diterima oleh penonton-penonton kita yang berada di rumah sebab banyak isu-isu ataupun isi-isi. Nampak beza dua isu-isu, isi-isi. Yang penting yang perlu anda belajar dan perlu anda dapatkan pada malam ini. Jadi jangan jadikan dia sebagai satu orang kata rugilah kalau anda tak. So bagi tahu kawan-kawan semua. Ya. Okay, betul. Okey, so apa topik kita malam ni? Okey, kalau betul juga cakap banyak topik tak bagi tahu. Betul. Okey, so kalau ikutkan topik kita malam ni kita akan bersembang ataupun kita berbicara tentang TVET bersama pakar-pakar yang datang khas iaitu tenaga pengajar UniKL LMFI sendiri, betul? Ya, betul. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, TVET itu maksudnya orang kata general. Oh, you tahu apa? Ya, TVET tu saya Google tadi. Technical Vocational and Educational Training. Technical Vocational Educational Training. Ya. TVET ni maksudnya kalau kita lah sebagai rakyat marhen ni Betul? TVET ni maksudnya macam segala knowledge atau pengetahuan berkaitan dengan skills, dengan hands-on dan sebagainya. Betul. Jadi teknikal, sebab apa kita adakan program pada malam-malam ini untuk kita jadikan teknikal ni sebagai satu orang kata isu yang sangat penting ataupun satu kemahiran yang sangat penting yang perlu ditekankan kepada semua pelajar sama IPTA atau IPTS, pelajar-pelajar mahasiswa. Yang kita nak tunjukkan bahawa teknikal ini merupakan sesuatu yang penting pada zaman sekarang 2020, 2021 era sekarang ni lah. Betul tak aku? Betul. So bila cerita pasal TVET ni pula, apa yang kaitan dia dengan UniKL sebenarnya? Kaitan dengan UniKL, okey. Dia memang orang kata terang lagi bersuluh lah, orang kata dah jelas. Sebab tahu bahawa Universiti Kuala Lumpur ini merupakan universiti teknikal. Yap. Kalau anda tengok dekat kaca TV anda ataupun kaca laptop anda dan sebagainya, dekat bahagian kiri tu, bahagian kanan anda tu anda dapat lihat bahawa macam-macam course semuanya mostly adalah technical course. Jadi, yang mana teknikal ini merupakan untuk pengetahuan anda semua, UniKL merupakan salah satu daripada 9 campuses in top 20 IPTS Graduate Employability, iaitu ada banyak sangat kampus dekat Malaysia ni dan UniKL merupakan antara yang paling top lah untuk menjanjikan pekerjaan kepada pelajar mereka. Betul? Betul. Maksudnya kat sini graduan UniKL ni orang kata boleh pasaran dia macam dia boleh kompeten. Betul. Mengisi keperluan industri. Betul. Dan dan di peringkat UniKL pula, UniKL MFI ni kalau Ungku nak tahu, merupakan tempat ketiga iaitu dengan orang kata dia punya prestasi tu sebanyak 96.1%. Cuba bayangkan, hanya 3.9% sahaja pelajar yang mungkin tidak bekerja. Tu pun mungkin diorang sambung belajar lah kot. So 96.1% bekerja. Bayangkan. So kita pun tak risau sebenarnya. Mentantang kita jadi host ke kalau dah habis belajar kan? mana tahu rezeki. Betul. Kita kerja kat UniKL ke? Oh, boleh juga. Okey. So itulah cerita pasal UniKL. Gempak tak gempak itu anda sendiri nilai lah. Alright. So sekarang ni sebelum kita nak menjemput speaker kita yang expert dalam bidang TVET ni. Betul? Saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah sana, jangan lupa untuk like and share. Percuma je, betul tak? Betul, like and share dan bagi tahu semua kawan-kawan, akak, atuk, nenek, family semua. Sebab kita malam ini bukan nak sembang kosong sahaja.
maybe kita sembang kosong, time kita ni kita sembang kosong lah. Tapi bila datangnya panel-panel kita nanti, kita akan share serba sedikit ataupun serba banyak yang mungkin berkaitan dengan TVET, berkaitan dengan apa lagi kalau kita tengok tadi, aircon dan sebagainya lah. Sebab fully those things akan bantulah kita kat rumah. Maybe kita sekarang ni pun PKP, susah nak keluar, susah nak dapatkan macam kalau kita ada masalah teknikal kat rumah, contoh macam aircon apa semua tu, susah kita nak dapatkan orang untuk bantu kita. Mungkin kita boleh buat sendiri, betul tak aku? Betul? Share. Betul. Rasanya penonton-penonton kita pun dah tidak sabar untuk mengenali lebih dekat dengan panel-panel kita pada malam ini, tetamu-tetamu jemputan khas kita yang akan bercakap tentang pelbagai ilmu berkaitan TVET dan juga teknikal. Jadi kalau anda nak tahu siapa tamu jemputan kita pada malam ini, kita akan kembali selepas ini dalam Sembang Pakar bersama Pakar TVET. Okey. Okey, baik, kita kembali lagi dalam rancangan Sembang bersama Pakar TVET. Ini saya tidak berseorangan, rakan setugas saya tadi dah keluar. Okey, sekarang saya kat sini pula, tapi saya ditemani oleh tetamu jemputan kehormat kita, iaitu TS Zakaria. Okey, jadi mungkin anda kat rumah sana, kalau yang bukan student MFI mungkin tak kenal lagi kot Cik Zakaria. Tapi kat sini kenal lah sebab kami student. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi untuk agenda pada malam ini, rasanya lebih baik kalau kita minta untuk panel kita memperkenalkan sedikit tentang diri beliau dan juga pengalaman beliau di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia France Institute. Silakan Cik Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, saya Zakaria Juso. Okey, berasal dari Kuala Terengganu. Okey, first degree di United States, University of Arizona dalam bidang Mechanical Engineering dan Master of Science dalam Mechanical Engineering dari UKM Malaysia. Pengalaman bekerja di MFI selama 18 tahun. Sebelum tu 10 tahun di industri. Ya, itu. Okey, baik. Jadi itulah serba sedikit berkaitan dengan TS Zakaria kita. Ada pengalaman belajar kat USA, ada pengalaman belajar kat KM, so cukup berpengalaman lah Cik sebenarnya kan. Okay, jadi pada malam ini, kalau kita tengok kat slide, Cik Zakaria akan bercerita berkaitan Bachelor in Mechanical Engineering Technology dalam bidang Refrigeration and Air Conditioning. Termasuklah diploma, betul tak Cik? Diploma dan juga degree. Jadi jangan ke mana-mana, lepas ini Cik Zakaria akan bercerita lebih lanjut berkaitan dengan kos tersebut yang ada di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia France Institute. Okey, silakan Cik. Okey, section diberi nama Heating, Ventilation, Air Conditioning
Okey, ini adalah barisan pensyarah yang terdapat di Jabatan Ashford. Okey, ada 3 orang PhD holder, Dr. Amishes, Dr. Zuraini, Dr. Aihar Muhammad Hassan, dan yang lain-lain semua adalah Master of Science atau Master of Engineering. Dan mereka mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Ada yang daripada manufacturing, sales, service, maintenance, consultant, contractor, dan mereka semua ni bekerja dahulu sebelum memasuki MFA. Okey. Okey, sebenarnya kita tahu unit KL MFA adalah di bawah MARA. Okey. Jadi sebenarnya untuk MARA sebenarnya untuk melahirkan teknopreneur. Okey, dalam bidang teknikal. Okey. Dan engineering supaya menjadi pendapat mereka boleh menghabiskan masa 3 tahun setengah. Okey, job prospect, teknopreneur, okey, untuk syarikat sendiri, project engineer, sales engineer, design engineer, QC, quality control engineer, facilities manager, service engineer, dan yang berbeza dan ini adalah klinik forum yang diberikan di Sumatera, ice thermal storage dan alat yang terbaru, dan clean room untuk indoor air quality, dan filtration system, conduction untuk thermodynamic, solar collector, facility digunakan untuk final year project, untuk bachelor, dan guru. Okey, kita juga ada thermal length trainer, VRV, variable refrigerant volume, wiring skill untuk electrical subject, humidity chamber, wind turbine. Okey, selain daripada aktiviti dalam kelas dan makmal, okey, kita juga ada student activity untuk beri pendedahan kepada industri. Okey, yang ini kita panggil industrial visit. Okey, Dahan Bush, kita ada melawat Dahan Bush, Edwin Con, dan sambil melawat, kita juga boleh melawat tempat-tempat menarik. Okey, Campfield, Sheet Metal Plant, Women and Child Hospital, HKL, Smart Tech. Okey, dalam gambar ni
Encik Zuhaimi. Okay, dia membawa student melawat Tuanku Jaafar Power Station di Port Dickson. Dan saya juga ada membawa pelajar melawat ke GDC, Gas District Cooling di KLI dan KLCC. Okay, Gas District Cooling adalah sistem air conditioning tanpa refrigerant. Menggunakan provide water sebagai refrigerant. Okay. Aktiviti tindakan seperti badminton, netball, basketball, volleyball, futsal, chess, ping-pong, bowling. Dan juga tandingan ada campus, kita ada di UNIKL pada 14 campus. Dan untuk alumni, ini adalah bekas-bekas pelajar diploma dan juga degree. Okay. Mereka bekerja sebagai maintenance manager, facilities manager, service executive dan sebagainya. Dan juga dari Top Air, United Technology, okay, Denham Bush dan last Denham Bush. Okay, so job prospect mereka boleh mengikuti bidang product engineer, industrial maintenance, industrial energy, operation engineer, design engineer, process engineer, building service engineer, building manager, contractor, consultant, offshore HVAC engineer, HVAC transportation, maintenance and repairing works, cold storage, lecturers, ski center and HVAC entrepreneur. Okey, ini dah chiller. Okay, tapi ini tidak ada di UNIKL MFI. Saiznya lebih kurang 800 ton refrigerant. Yang kita ada di MFI bersaiz lebih kecil, iaitu 100 ton. Okay, ini adalah absorption chiller. Okay. Okay, dan ini ini yang biasa kita tengok, iaitu split unit. Okay. Kadang-kadang layman biasa kalau kita sebut air conditioning, kita akan ingat aircon di rumah kita. Okay. Tapi sebenarnya apa yang kita bawa di sini ialah aircon untuk bangunan tinggi, pencakar langit, KLCC, Burj Khalifa, Saudi Tower, okay, the tallest building in the world, coming. So semua menggunakan air conditioning system. Okay, untuk industrial refrigeration, cold room. Okay, ini yang display unit yang terdapat di supermarket. Refrigerator yang di rumah kita. Okay, ini job prospect untuk HVAC. Okay, lastly is jom masuk UNIKL. Okey, yang disebut oleh pengerusi tadi 96.1%. Tapi saya berani mengatakan untuk HVAC mungkin 98% dapat kerja, mendapat pekerjaan. Okey, mereka tidak ada yang menganggur. InsyaAllah semuanya akan mendapat pekerjaan. Kerana apa? Kerana kita tengok selagi ada bangunan, selagi itu ada air conditioning. Selagi ada supermarket, selagi itu ada industrial refrigeration. Salah seorang profesor dari Perancis, Profesor F. Munir, beliau mengatakan bahawa if there is a climate, there is a air conditioning. Selagi ada iklim, cuaca, selagi itu ada air conditioning. Okey, itu adalah sekian. Terima kasih. Okey, baik, dah dia sedikit sebanyak berkaitan dengan kos HVAC di UNIKL. So memang menarik sebab apa yang diterapkan ataupun yang ditekankan dalam pembelajaran di sini, Cik Zagara, merupakan lebih kurang sama dengan apa yang dalam industri, betul. Jadi kita memang menyediakan para pelajar ni untuk mereka bersedia menghadapi orang kata alam pekerjaan lah. Macam Zakaria cakap tadi, selagi ada iklim,
selagi itulah ada air conditioning. Jadi ada bangunan apa semua, kita lebih fokus kepada bukan aircon biasa-biasa lah Cik Zakaria. Kita fokus pada aircon untuk bangunan pencakar langit. Ya betul. Jadi kos hatchback saya rasa dekat Unique ni memang menarik. Dan macam tadi Cik Zakaria cakap, kalau tadi kita dengar 96.1%, kos hatchback ni mereka boleh jamin 98% daripada bekas pelajar Unique LMFI akan mendapat pekerjaan. Betul Cik Zakaria? InsyaAllah. Okey, jadi selepas ini kita akan teruskan dengan mungkin ada slot seterusnya daripada panel kita yang kedua, yang lain. Jadi untuk mengetahui apa lagi slot menarik selepas ini, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan like, share dan komen. Dan kami minta maaf kerana ada sedikit masalah teknikal, tapi jangan risau. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Okey, bye. Assalamualaikum. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. U-E-K-L, U-E-K-L, go! U-E-K-L, go! Ha ha! Ooh, la 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 la. Sedia semua. U-E-K-L, ayo bagi semua, ayo payung dan marah, ayo buat selamanya. Ayo bagi semua, ayo payung dan marah, ayo buat selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah, semangat membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, burung tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Kawan ayo, 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 U-E-K-L, tempo dan rempo, ayo, ayo, U-E-K-L. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo, 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 U-E-K-L, U-E-K-L, go! U-E-K-L, go! Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi dalam rancangan Sembang bersama pakar TVET. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi kita dah cerita pasal, kita dah dengar cerita pasal bachelor program, diploma program. Jadi sekarang ni bersama saya, tak lain dah tak bukan jaka yang cukup tampan lagi manis orangnya, Encik Rami Abdullah. Macam mana Encik Rami? Sihat tak sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Cuba senyum sikit Encik Rami. Nampak manis, nampak kemanisan dekat situ. Alright, so Encik, sekarang ni kita akan bersama dengan Encik Rohaimi Abdullah. Tapi sebelum bahtera belayar, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita bercinta dulu dengan Encik Rohaimi kita malam ni. Jadi Encik Rohaimi boleh tak serba sedikit Encik Rohaimi terangkan ataupun ceritakan kepada tuan-tuan, kepada penonton kita yang berada di rumah berkenaan dengan biodata diri Encik Rohaimi. Mungkin sedikit educational background yang Encik Rohaimi feel free to share to all of us. Silakan Encik Rohaimi. Terima kasih host Kuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kru dan semua penonton FB Live pada malam ini. Sebenarnya saya melibatkan diri dalam bidang TVET sejak saya belajar di IKM Berseri Perlis. Hai IKM. Ada penonton IKM ke? Oh okey.
Dan seterusnya saya masih lagi perlukan belajar di High TVET di UniKL MFI, iaitu batch yang pertama pada tahun 1995 dalam bidang ekon juga. Ya. Dan setelah saya belajar graduate di MFI, UniKL MFI, saya bekerja lah di dalam bidang industri selama 10 tahun. Jadi saya bekerja di kilang yang membuat ekon Malaysia Product. Lepas tu saya bekerja dengan kontraktor, ya, supervise pemasangan ekon untuk mega projek 30 tingkat hotel di KL, Berjaya Times Square. Dan projek yang terakhir saya bekerja semasa saya bekerja di kontraktor adalah salah sebuah hospital di Terengganu. Dan selepas itu saya kembali ke kampus UniKL MFI pada tahun 2003, kembali berkhidmat sebagai tenaga pengajar, ya. Dan beberapa tahun selepas itu saya mengucapkan terima kasihlah kepada UniKL MFI memberi kesempatan kepada saya untuk belajar lebih jauh lagi, iaitu di Nottingham University dalam bidang Mechanical Engineering. Dan setelah itu saya belajar lagi dalam Master in Science Energy Technology di UKM Malaysia. Itu saja. Ya, baiklah. Itulah dia serba sedikit biodata diri berkenaan dengan Cik Rohaimi Allah kita pada malam ni. Orang lama dalam bidang ekon ni memang lama 20 lebih lah tahun kan Cik Rohaimi. Memang cukup expert dan pakar dalam bidang ekon. Jadi, topik kita bersama Encik Rohaimi malam ni cukup menarik buat tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah. Tentang berkenaan dengan servicing ekon. Tapi yang specialnya malam ni kita DIY punya version. Betul tak Cik Rohaimi? Ya, betul. Ya, kita boleh buat diri. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada ekon di rumah ataupun di office, kalau rosak lepas ni tak payah panggil orang luar. Buat sendiri saja. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, silakan Cik Rohaimi. Ya, pertama sekali saudara-saudara perlu mengikut tips yang saya kongsikan pada malam ini. Ya, kita perlu mengetahui alatan asas untuk kerja servis ekon. Okey. Jadi contoh asas kita perlu ada spray lah, alat spray. Jadi saya bawakan 2 spray di sini sebab satu kita mengisi chemical. Ya, ini chemical ya daripada sodium hydroxide, sodium hydroxide yang boleh dibeli di kedai spare part ekon. So satu spray kita mengisi chemical, satu spray kita mengisi air biasa lah. Okey. Dan kita perlukan screwdriver untuk membuka skru, dan juga kita perlukan test pen. Okey. Kita perlukan bros, ya. Bros ini pun boleh dapat daripada kedai spare part. Dan kain, kain, dan juga beberapa contohnya macam tali lah ataupun wire untuk kita guna untuk support parts aircon yang kita buka semasa melakukan servis. Dan kita pun boleh guna kita panggil ini adalah cordless vacuum. Okey, cordless vacuum. Okey, jadi saya sharekan, saya namakan dia special edition lah. Saya sediakan satu video, akan ditonton sekejap lagi, special untuk penonton semua. Itu saja. Baiklah, itu dia serba sedikit berkenaan dengan barangan-barangan yang perlu ada untuk kita servis aircon, ya Encik Rohaimi? Ya, betul. Ya, saya kira tadi kurang 10 ke 11 lebih juga lah. Kan barang-barang yang diperlukan. Tapi barang-barang ni semua boleh dapat di kedai hardware, DIY pun boleh dapat kan? Betul. Yep. So baiklah, kini kita akan roll satu VT ataupun video berkenaan tutorial macam mana nak servis aircon yang dicipta khas oleh Encik Rohaimi sendiri. Nampak Pak guna phone tau. Dia record sendiri. Jadi apa tunggu lagi? Kita roll VT ini.
dia ada dua skru, satu kiri dan satu sebelah kanan. Sebelah kanan. Kita buka skru dulu. Dua skru. Dan yang ni dia ada macam klip kat atas ni. Dia cangkuk ni Cangkuk ni dia cangkuk ke lubang ni. Jadi cara dia kita tarik ni ke atas. Dia ada 3 cangkuk tengah, sebelah kiri dan sebelah kanan lah. Sebelah kanan sekali dia ada cangkuk ni dan lubang dia. Jadi untuk melepasi cangkuk tu kita kena tarik ke atas. Lepas tu kita tarik ni keluar supaya dia lepas pada ini. Kita tarik ni keluar. Tarik keluar. Okey, setelah kita buka cover depan aircon, jadi kita akan dapati bahawa ini adalah cooling coil ataupun coil penyejuk. Jadi selalunya berwarna biru dan ada juga yang berwarna aluminium. Dan ini adalah tray air. Jadi air akan mengalir masuk ke tray dan dia akan keluar melalui hose ni. Ada satu hose dekat sebelah kiri, sebelah kanan ni. Ada satu hose sebelah kanan, dia akan keluar kat sini. Jadi untuk membersihkan, apabila kita dapati bahawa banyak habuk kat sini, jadi kalau habuknya tidak begitu teruk, jadi kita boleh guna brush ni lah. Brush untuk mengambil habuk-habuk yang kasar yang melekat ni, dan kita letak guna kain keseluruhan lah, pada keseluruhan, dan lepas tu kita boleh lap lah. Kita basahkan kain dan kita lap lah. Dan boleh juga kita spray dengan chemical. Sebelum kita letak chemical, kita kena basahkan dulu coil. Kita spray dengan air menggunakan spray biasa, dan kita spray chemical dan kita bilas dengan spray beberapa kali air, dan air akan mengalir ke sini lah, akan masuk ke tray dan akan keluar melalui hose ni. Kita buat beberapa kali sehingga coil dapat bersih lah. Dan jaring-jaring ni ada ruang, tidak habuk sudah turun ataupun tanggal habis daripada celah-celah fin. Okey. Itu cara untuk membersihkan aircon yang tidak begitu kotor. Dan untuk membersihkan blower, kita tepas selepas kita cuci cooling coil dan kita buka. Macam ni. Ini adalah tray dia lah. So kadang ada sisa air sisa air dalam ni. Ni sisa air, dan kita akan sediakan bekas lah untuk membuang air yang masih ada di tray. Okay? Dan tray ni kita boleh buka. Dia ada klip. Sini kita dah buka skru yang awal tadi, dan dia ada klip kat sini. Kita macam tu. Tarik macam tu. Okay. Dan sebelah sini pun ada satu. Sebelah satu klip kat sini pun sama juga, kita tarik lah. Kadang di sini susah sikit kita nak keluarkan, kita guna test pen lah untuk ataupun apa-apa screwdriver untuk congkil sikit. Macam ni. Okay. Congkil sedikit, dia akan tanggal. Dia akan tanggal macam ni. Dia tanggal.
kita dah sediakan bekas air kat bawah tu lah. So, ada pelon air dia akan inilah, akan jatuh ke bekas lah. Okay. Ini keadaan tray dan lubang tu, nampak lubang tu dia ada tersumbat nampak tak ada sesuatu yang menyumbat lubang tu okey. Okey. Perasan tak ada ni? Ni. Dekat saluran ni, lubang. Ada ni. Kita tak tahu apa ni. Ini saluran ni. 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 Ini saya nampak macam copper. Copper kecil. Yang macam lebihan copper tiup tembaga dia masuk ke sini. Dan di sini saluran air tu dah tersumbat tu, nampak gelap. Jadi kita perlu cuci lah. Cuci dengan kita tembak angin ataupun air ke saluran. Okey. Dan seterusnya yang ni kita boleh hold dengan gunakan wire lah. Wire kita hold dia. Dan kita tengok di bahagian dalam ni ada blower blower busi. Ini pun kita boleh cuci. Kalau dia tak teruk sangat, kita guna bros ni. Kita guna bros, kita cuci. Ini bros yang sudah tidak lurus sebab dah banyak kali guna, patut tukar baru lah. Jadi kita guna bros baru, dia lurus. Jadi kita bros ni sepanjang daripada kiri ke kanan. Kalau sudah banyak habuk, kita boleh bros, kita pusing dia, kita bros, pusing bros. Okey. Ini agak leceh sikit lah kalau kita cuci di atas. Ini cucian bagi aircon yang tidak begitu teruk jadi kalau aircon yang teruk, kita kena dismantle atau turunkan unit ni ke bawah dan kita tanggal satu-satu komponen dan kita cuci lah. Itu nama kat bawah. Okey. Okey, sekarang kita akan buat flow test Jadi flow testnya kita akan gunakan air dan kita tuang saja di dalam tray tu, kita tuang. Okey. Jadi kita akan pergi tengok di tempat air yang air keluar dah. Ada yang keluar okey, ni kira okey. Ada flow. Okey, kita lihat secara lebih dekat bahagian casing ni, casing depan unit dalam aircon ni, dia ada lekuk kat sini. Yang ni kita kat sini yang kita akan tarik ni untuk apa? Buka cover bahagian hadapan, untuk membuka sebahagian cover bahagian hadapan. Tetapi kita kena buka secara serentak kiri dan kanan. Jadi bila kita buka kiri dan kanan, bahagian ni pun kita teruslah kita terus buka lah, dan untuk mengambil filter lah. Okey, untuk mengambil filter. Ini andaikan kita hendak mencuci filter. Filter ada di sini. Filter ada di sini. Ada dua filter. Okey, dua filter. Jadi
kita buka kiri dan kanan. Dan kita ambil filter. Kita ambil filter. Okey, jadi bagi aircon yang ada dua filter, ini filter ni kita tak boleh kena air. Ni kita tanggalkan ni. Kita tanggalkan filter ni. Okay, tanggalkan filter ni. Ini kita kena urus sedikit lah untuk tanggalkan habuk ni. Dan kita tepuk-tepuk untuk hilangkan habuk atau kita boleh vacuum. Tapi filter ni kita kena cuci lah. So dia berkedudukan begini. So habuk dia akan melekat kat sini. Okey, jadi kita kena ambil air spray di bahagian belakang untuk habuk tu keluar ke sini. Untuk habuk tu keluar ke sini. Jadi sekiranya, dan ini seeloknya kita jangan menggunakan bros. Kita just spray dengan air. Jadi habuk ni akan keluar dan kita gosok-gosok dengan tangan. Kita gosok-gosok dengan tangan untuk baki habuk yang keluar. Habuk yang lekat tu, habuk yang lekat tu masih lekat di filter. Jadi kita gosok-gosok dengan tangan lah supaya dia tanggal daripada filter. Dan kita akan jemur. Kita akan jemur supaya dia kering, dan ataupun kita tepuk. Selalu kita tepuk lah bila ada dua ni. Kita tepuk antara dua-dua filter ni, kita tepuk. So air akan cepat hilang daripada filter, dan kita jemur sekejap dan kita masukkan balik. Kita masukkan balik. Okey. Itu saja. Ini kita buat bila dia berada di atas lah. Ini kebetulan dah ada di bawah. Jadi saya akan tunjuk secara detail bagaimana untuk membuka bahagian hadapan cover dan mengambil filter, membersihkan filter dan memasukkan semula. Okey, ini unit luar aircon. Okey. So angin masih kuat ni. Ini di posh lah, letak di posh. Ini sebolehnya barang-barang yang menghalang angin angin masuk ni kita cuba letak ke tepi lah supaya dia tidak menghalang angin masuk kita letak bahagian bawah macam ni okay. Sebab dia akan masuk angin masuk ke sini, dan belakang pun sama lah. Bahagian belakang dia akan masuk sini. Okay. Jadi kita cuba ketepikan lah barang-barang lain supaya dia tidak menghalang angin masuk. Angin ke sekitaran masuk sini, masuk bahagian sini, dan dia akan keluar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, it is what it is. Itulah video tutorial berkenaan dengan servicing aircon. Tak kira lah aircon tu berada di rumah ke, di office ke, asal di aircon boleh servis. Itulah caranya. Tutorial untuk servis aircon. Baiklah, dan untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, video itu dicipta khas oleh Encik Rohaimi sendirilah, kan? Alright, so kita baca sikit komen dekat FB. Alright. Okay, boleh. Daripada Ken Iazo, salam Tuan Rohaimi. Ken Iazo. Kawan-kawan Rohaimi ke? Ya, kawan saya. Oh, kawan waktu mana ni? Sekolah rendah? Bukan. Masa di Nottingham. Nottingham. Yeah. Oh, ni kawan, orang kata kawan sama up dulu waktu belajar. Ya, yeah. Alright. So, itu daripada Ken Iazo. Daripada Nur Aisyah Abdullah. Dia tanya,
ada jual ke basic kit ni? UniKL Air Conditioning Servicing. Ada jual ke benda-benda ni? UniKL ada jual ke? Untuk dapatkan barang-barang ni sangat mudah. Yup. Dan kita boleh advise lah kepada yang berminat untuk dapatkan kits ni. Faham. So kalau nak consult, boleh consult bersama dengan ni lah. Boleh. Alright, tapi basically barang-barang ni boleh dapat di kedai hardware, DIY dan sebagainya kan? Boleh. Yup. Alright. Okay, itu berkenaan dengan basic kit servicing aircon. Baiklah, sebelum kita bergerak ke segmen seterusnya, Encik Rahimi, ada tak pesanan orang kata ataupun kata-kata penutup kata bagi segmen bersama dengan Encik Rahimi pada malam ini? Okay, pesanan saya kepada yang pemula ataupun first time nak buat servis aircon sendiri ni, pastikan menggunakan tangga yang kuat lah. Dan ketinggian aircon biasanya dipasang, kalau unit dalam tu biasanya dipasang tak sampai 3 meter. Dan unit luar pun macam tu. Jadi untuk membuat DIY ni, unit yang kita boleh capai. Dan orang pepatah kata alah bisa tegal biasa. Betul. Lama-lama tu dia yang first time tu kena buat. Lepas tu kita buat beberapa kali, selepas tu akan jadi biasa. Betul? Dan kepada generasi baru, saya ingin berpesan supaya belajarlah teknologi daripada UniKL MFI, terutama dalam bidang air conditioning, untuk membekal tenaga kerja pada negara kita ni. Ya, baiklah. Terima kasih Encik Rahimi atas pesanan ataupun kata-kata mutiara daripada orang lama, orang yang pengalaman. Betul tak? Betul. Alright. So, it is what it is. Itu sahaja perkongsian daripada Encik Rahimi dalam segmen kita hari ini. Tapi jangan ke mana-mana. Kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa untuk like, share, komen. Nanti kami akan baca komen anda semua. Thank you kepada yang dah like, yang dah share. Alright, kita akan kembali lagi selepas ini dalam rancangan Sembang bersama Pakar TVET. Let's go. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. UniKL, UniKL, go! UniKL, go! La 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 la. Sedia semua. UniKL, ayo bagi semua, ayo payung dan marah. Bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah, semangat membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, buruh tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh, kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. UniKL,
Okey, baik, kembali lagi kita dalam rancangan Sembang bersama Pakar TVET. Jadi tadi kita dah dengar macam-macam, Kuris. Kita dah dengar berkaitan dengan kos yang ada kat MFI, diploma, degree dalam kos hatchback. Kemudian kita dah tahu lebih lanjut lagi macam mana kita nak servis sendiri aircon kat rumah. Mungkin kalau sebelum ni kita nak servis aircon, kita panggil orang, kita panggil technician. Tapi hari ni alhamdulillah kita belajar sendiri macam mana kita nak servis aircon kat rumah. Jadi kalau malam contoh abang nak akak atau tuan-tuan dan puan-puan yang ada rumah yang macam bosan ke kan, hujung-hujung minggu tak buat apa, sebelum ni pasang kipas. Sekarang kita upgrade sikit, kita bersihkan aircon pula. Kita servis aircon kita sendiri. Kalau tak tahu, kita check balik video daripada Encik Rahimi sebentar. Encik Rohaimi sebentar tadi. Okey, jadi sebelum kita teruskan lagi program kita, agenda kita bacalah sedikit komen daripada viewers kita yang berada di Facebook. Okey, kita ada macam nak sebut nama dia ni, Sirah KMB. Dia cakap terbaiklah, bangga sebagai student aircon MFI ada pendedahan sebegini. Jadi macam itulah, macam yang si Sirah ni cakap, memang kami nak dedahkan kepada anda semua berkaitan dengan kos aircon ataupun kepentingan hatchback atau TVET dan sebagainya kepada pelajar-pelajar. Walaupun anda bukan kos aircon, jadi anda boleh tahu juga. Sama macam saya bukan kos aircon, betul tak? Kuris pun bukan kos aircon kan? Tapi hari ni kita tahu macam nak servis aircon. Okay, lepas ni kita part time servis aircon kat tu. Showroom. Sebab tengok macam nak pucuk. Okey, kita teruskan. Kita ada siapa lagi? Daripada Syukur Familia, kita ada dekat, saya harap kualiti paparan video dapat ditingkatkan sejajar dengan tahap pengajaran universiti. Apapun syabas dan terima kasih. Jadi terima kasih juga kepada viewers kita. Jadi macam mana Niku? Nampaknya kita kena upgrade kita punya kamera lah. So nampak ada banyak orang-orang dengar ni, sponsor kita. Okay, so lepas ni kita akan usaha untuk tingkatkan lagi kualiti live kita supaya dapat membantu tu dan memudahkan urusan live kita dan juga untuk memberi maklumat kepada anda semua. Lagi kita ada apa? Khairul Izzat Fahmi, macam kenal. Dia cakap mantap. Bagus, saya macam saya rasa berterima kasih lah kepada pelajar-pelajar yang sudi untuk join live kami untuk menambah ilmu pengetahuan anda berkaitan dengan TVET, berkaitan dengan hatchback, aircon dan sebagainya. Terima kasih. Jadi share lagi kepada rakan-rakan anda supaya mereka semua dapat berkongsi ilmu, dapat tahu juga berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada malam ini. Ada job. Sorry. Okey, jadi salam baru online ke? Bukan. SM baru online ke bang? Okey, yang tu kita bincang kat IGSRC. Okey, so kita dah bincang pasal aircon, kita dah bincang pasal hatchback, kita dah bincang pasal TVET. Jadi kita nak tahu pasal UniKL pula. Jadi macam mana kita nak promote sedikit lah tentang Universiti Kuala Lumpur sebab kita live pun dekat page UniKL. Jadi mungkin ada kat luar sana yang rasa macam bestnya kos aircon, bestnya kos hatchback. Macam mana masuk UniKL lah, macam tu. Jadi kita nak tahu dengan sedikit tentang UniKL. Jadi mungkin kita boleh hubungi rakan setugas kita yang berada di rumah work from home. Jadi Kak Farah Salwani ataupun Puan Farah Salwani, adakah Kak Farah ada di talian ke? Kita try call sikit. Kak Farah. Hai. Dengarkan suara? Alright. Okay, terima kasih Anga. Okay, selaku pengacara kita lah pada malam ni. Okay, jadi Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, kepada semua yang menonton sesi live kita pada malam ni. Okay, jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada anda semua yang mungkin ialah malam minggu kan, Ahad malam. So jadi anda semua meluangkan masa untuk mendengarlah sesi live kita pada malam ni. Okay, jadi saya tak nak cerita banyak. Okay, so apa yang saya nak share malam ni adalah kita dah dengar penerangan lah mengenai program diploma dan juga bachelor untuk program air conditioning and refrigeration. So actually di UniKL MFI ni, okay, kita live daripada UniKL Malaysia France Institute. So kita ada banyak lagi program lain, okay, yang mungkin tuan-tuan dan juga perempuan ataupun adik-adik yang tengah mendengar nak tahu. Okay, selain pada aircon, apa lagi program yang kita ada tawarkan di UniKL MFI? So banyak sebenarnya. Okay, alright, so boleh tengok juga, mungkin boleh tengok dekat screen lah, saya ada share. So actually kita ada di UniKL MFI, okay, kita sebenarnya ada program daripada foundation sehingga lah ijazah. Okay, so foundation kita ada foundation France, okay,
So kita ada diploma program, okay, seperti yang Cik Zakaria dah ceritakan tadi berkenaan air conditioning and refrigeration. So selain daripada tu kita ada welding, kita ada automotive. Okay, so sama juga untuk program bachelor. So kita ada program mechanical engineering, okay. So actually banyak lah. Kalau tengok dekat screen, kalau dekat kita punya sesi live kita pun boleh tengok dekat sebelah kanan tu. Kita ada list kan. Itulah program-program yang kita tawarkan di UniKL MFI. Okay. So kita juga ada program baru lah yang ditawarkan, iaitu program kita panggil Bachelor Engineering Technology dalam bidang water. Okay. So ada water engineering and energy dan juga automated water and wastewater. So ini adalah program baru. Nak tahu lebih lanjut, kita tunggu sesi seterusnya. Okay, so nanti kami akan share mengenai program baru yang ada di UniKL MFI. Okay. Okay, so sedikitlah mengenai UniKL MFI. So kenapa dipanggil Malaysia France Institute? Okay. So Malaysia France Institute adalah kerjasamalah di antara orang panggil Malaysia, kerajaan Malaysia dan juga di kerajaan di Perancis. Okay, so actually most of the program kita, most of the subject, okay, facilities kita pun sebenarnya adalah daripada Perancis. So itulah speciality UniKL MFI. Okay, so kita menggunakan orang kata teknologi, okay, teknologi daripada Perancis. So that's why nama Malaysia France tu masih lagi dikekalkan sehingga sekarang. Okay, so itu sedikitlah mengenai UniKL MFI. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut, jom datanglah ke UniKL MFI. Tapi tunggulah PKP habis. Okay, alright. So ini saya nak ceritakan sedikit lah. Okay, so saya rasa semua orang dah dengar dah UniKL ni apa. Dah tahu kan Universiti Kuala Lumpur. Tapi mungkin tak tahu Universiti Kuala Lumpur ni yang orang tahu swasta kan. So sebenarnya kita adalah di bawah Majlis Amanah Rakyat, MARA. Okay, so saya rasa semua orang tahulah MARA ni adalah salah satu di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Okay. Okay, so inilah saya nak share. Okay, so selain daripada UniKL MFI, actually kita ada 12 kampus keseluruhan di UniKL MFI ni. So macam di universiti lain memang besar, tetapi dia berbeza fakulti. Tapi di UniKL ni unik dia, kita adalah setiap kampus tu kiranya melambangkan fakulti lah sebenarnya. So contoh macam UniKL MFI, kita adalah Industrial Maintenance and Automation Technology. So di UniKL MFI kita ada program air conditioning, kita ada program welding, okay. So kita ada program contoh mekatronik. So which is di kampus lain tidak ditawarkan program sebegitu. Okay, mungkin ditawarkan tetapi specialization dia berbeza. Tak sama dengan UniKL MFI. Okay, so boleh tengoklah kita ada banyak sangat UniKL, 12 kampus. Okay, di seluruh Malaysia kecuali Sabah, Sarawak dan Pantai Timur lah. So kita ada UniKL BMI, UniKL MSI, UniKL MySet, UniKL MIDI, MIT, MySet, UPIS, RCMP, MASTEC, UniKL Niat dan UniKL Nimet. Kalau saya nak terangkan satu-satu ni, rasanya pukul 10 kot baru habis kan. Okay, so tak apa. Kalau nak tahu lebih lanjut, okay, boleh layari website UniKL. Boleh tengok dekat bawah tu www.unikl.edu.my. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut, boleh layari website UniKL. Right. Okay, so jadi ini adalah gambar lah. Okay, gambar 12 kampus UniKL yang ada di Malaysia. Okay. Okay, so dari segi pengambilan pelajar, okay, sekarang ni kita baru saja menerima pelajar baru untuk intake Januari, okay, iaitu program diploma dan juga bachelor. Tetapi permohonan kita masih lagi dibuka, so kami mengalu-alukan kedatangan anda semua yang berminat untuk join menjadi ahli keluarga UniKL. Okay, so next intake kita adalah pada Julai intake dan juga September untuk program bachelor. Okay, ini seringkas lah mengenai program yang ditawarkan. Okay, saya ada satu benda yang saya nak share dengan anda semua. Okay,
Ini juga adalah salah satu kelebihan lah yang ada di UniKL, iaitu UniKL Ulul Albab. Jadi kepada sesiapa yang memang dah ada basic, basic dalam pengajian Al-Quran ataupun dah maksudnya dah dalam proses untuk menjadi hafiz ataupun hafizah, so jadi boleh join untuk teknologi Stufas UniKL Ulul Albab. So far di UniKL MFI kita dah ada 30 orang student lah yang join untuk program UniKL Ulul Albab. So jadi ini adalah salah satu tarikan lah kepada para pelajar yang berminat, walaupun tak ada basic tapi berminat, kita sangat-sangat mengalu-alukan. So boleh join, tak ada masalah. Alright. Inilah saya nak share ni. So yang mana masuk ke UniKL, anda semua layak untuk memohon pinjaman pelajaran MARA. So takluk kepada syarat yang diletakkan oleh pihak MARA. So jadi untuk dari segi pinjaman pelajaran MARA, ini adalah salah satu bantuan yang MARA berikan kepada para pelajar yang yang masuk ke UniKL. Tak kisahlah UniKL MFI ataupun UniKL BMI ataupun MySet. Mana-mana UniKL, so kita para pelajar layak untuk memohon. Kenapa best dia pinjaman pelajaran MARA ni? MARA akan bagi yuran pengajian. Maksudnya yuran pengajian awak selama contoh 4 tahun nak belajar, MARA akan bayar ke UniKL. So and then allowance hari hidup sebanyak RM700 untuk Lembah Kelang. So ada lagi lah kelebihannya, iaitu dari segi bayaran balik. So nak tahu lebih lanjut, nanti kita boleh share lagi lah, mungkin di lain sesi. So saya akan share secara terperinci lah mengenai kelebihan jika anda semua join untuk masuk ke UniKL. Ini adalah antara orang kata financial assistance yang lain, iaitu kita ada PT-PTN, so yayasan, zakat, semua boleh memohon bagi sesiapa yang layak untuk bantuan pinjaman pelajaran di UniKL. So ni adalah tim saya. So kalau ada siapa nak tanya ke dari segi mungkin program full time ataupun program flexilan, boleh contact dengan tim saya lah. So ada tertera nombor telefon, apa-apa boleh WhatsApp ataupun boleh call. So insyaAllah kami akan assist dari masa ke semasa. Alright, so terima kasih semua. Saya rasa itu saja masa yang diberikan kepada saya. So untuk saya share dengan lebih banyak lagi, insyaAllah kita akan buat di lain sesi akan datang. So nanti mungkin boleh dengar lagi lah secara terperinci lagi. Terima kasih semua. So get back to Angah. Angah. Alright, it is what it is. Thank you Kak Farah atas explanation berkenaan dengan program-program yang UniKL offer, yang bahagian teknikal, nak bahagian hashback, iaitu bahagian cerita pasal aircon yang kita tengah sembang malam ni. Alright, so kita dah settle bersama segmen dengan Puan Farah. Dekat segmen tadi tu kita dapat lihat ataupun dapat dengar bagaimana UniKL ini bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Maksudnya offer daripada UniKL seperti silibusnya yang cukup kompeten, sehingga menyebabkan UniKL ni macam Angah cakap tadi tu berjaya untuk meningkatkan kepasaran graduan UniKL. Alright, so sekarang kita akan prosesi ke Q&A session. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, kita akan open Q&A session. Kepada yang berada di rumah boleh tulis ataupun boleh komen di ruangan komen FB anda any kind of question. Ya Allah, hasul. Tapi sementara menunggu apa orang kata question ataupun soalan-soalan dari mereka yang berada di rumah, tanya dululah speaker kita malam ni. Untuk soalan yang pertama, soalan ini juga untuk Encik Rohaimi. Ada beberapa soalan. Yang pertama, berapa suhu yang sesuai untuk diset pada remote aircon? Itu soalan yang pertama. Terima kasih soalan tu. Ini soalan yang biasa ditanya kan. Berapa suhu yang sepatutnya pengguna di remote aircon? Jadi kita advise berdasarkan suhu selesa manusia lah, di mana-mana mereka berada, suhu selesa adalah 24 degree C. Jadi
kita perlu set pada suhu 24 degrees. Jadi sekiranya bilik sebelum kita on aircon, jadi bilik suhu bilik tinggi, panas jadi kita boleh set di bawah 24 degrees, tapi jangan set di bawah 20. Contoh kata kadang-kadang kita nak bilik lebih cepat sejuk, kita set 22 ataupun 23. Tapi dan kita perlu set mula kepada 24 sebagai suhu selesa. Ini berkenaan dengan supaya kita tak membazir elektrik. Jadi set pada suhu 4, kita dapat selesa dan menjimatkan elektrik. Itu saja, itu jawapan ni. Baiklah, itu adalah jawapan yang orang kata untuk nak jimatkan elektrik, kita akan set aircon di temperature 24 tu pada awalnya kan. Baiklah, itu soalan pertama. Soalan yang kedua masih lagi ditujukan kepada Rohaimi. Alatnya adalah boleh ke guna alat vacuum untuk set aircon? Vacuum besar tu. Ya. Silakan Cik Rami. Jadi saya recommend kalau untuk membuat DIY silikon ni elok menggunakan cordless vacuum, alat-alat vacuum. Senang di segi handling lah. Di segi handling. Dan ini pun mudah didapati dan harga tidak mahal. Ni vacuum ni di ujung-ujungnya ada bros. Jadi kita boleh on vacuum dan kita berus di mana didapati habuk di coil penyejuk ataupun di blower. Saya rasa menggunakan vacuum lebih mudah dan lebih selamatlah untuk menyedap habuk yang ada di aircon tadi. Itu saja, itu jawapannya. Okey, soalan yang baik. Okey, dengar ni. Okey, saya bagi ringkasan daripada ceramah saya tadi, ceramah ringkas. Mudah nak kerja, gaji besar, ini yang ramai minat gaji besar. Boleh buka syarikat sendiri, macam Cik Wahidi. Kursus dikirim oleh Board of Engineering Malaysia, Kerajaan Malaysia. Tempat belajar yang selesa, pandai berbagi. Pensyarah yang berpengalaman. Teknologi terkini. Well established courses since 1995 for diploma and 2002 for bachelor. So far tiada yang menentu. Ini pun yang best juga. Jadi yang ramai graduan nak mudah dapat kerja, insyaAllah. Sebab belajar mudah mendapat kerja. Dan pekerjaan yang pelbagai. Ada minat jadi kontraktor, ada yang minat jodi dapat, buat tender ke apa kan. Ada yang minat jadi konsulting firm dan sebagainya. Itu saja. Cik Angah. Okey, baik, itu dia jawapan sikit tentang kenapa. Tadi soalan mungkin kita tak dengar. Soalan adalah kenapa kena ambil kos aircon. So itulah jawapan dia sebenarnya. Perlulah, penting lah. Dan yang risau pasal pekerjaan, insyaAllah dapat kerja. Okey. Jadi soalan seterusnya lagi. Soalan dari komen ada ke aku? Belum lagi ya. Ada kuis. Oh, salah. Jadi soalan seterusnya kita ada Cik Rohaimi, iaitu berbunyi macam ni Cik Rohaimi. Berapa kekerapan masa untuk kita membersihkan air filter, penapis udara? Bagus jawapan soalan tu jadi kita menggunakan aircon untuk selesa dan bukan sahaja kita dapat suhu yang dingin tapi udara yang bersih. Jadi udara sekeliling dan di dalam bilik mengandungi habuk
ditapis oleh penapis udara ataupun air filter. Jadi berapa kekerapan yang kita perlu buat servis air filter ni adalah kalau ikutkan masanya 3 bulan lah, 3 bulan satu kali. Ya? Sebab biasanya saya perhatikan bagi aircon pengguna menggunakan aircon yang setiap hari menggunakan aircon. Jadi boleh dikatakan setiap 3 bulan perlu menyuci filter. Penyucian filter ni sangat penting supaya habuk tadi tidak masuk ke dalam lebih banyak. Jadi kalau habuk telah masuk ke dalam lebih banyak, itu yang menyebabkan kita perlu menanggalkan casing, bersihkan bahagian dalam, ya. Jadi setiap 3 bulan kita cuci filter. Jadi untuk penyucian chemical tu setiap 6 bulan. Jadi dengan penjagaan penyucian filter yang kerap, kita boleh memanjangkan jaga hayat aircon, kebersihan penyejuk aircon. Itu jawapan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak pada Encik Rohani atas jawapan ni. Orang kata memang jawab soalan tadi 3 bulan sekali ya. Ya, itulah kekerapan untuk kita membersihkan air filter. Baiklah, dan mungkin ini adalah soalan yang terakhir buat Encik Zakaria daripada kami sendiri. Soalan Encik Umar katanya. Apa beza teknologis aircon dengan technician aircon? Sebenarnya ada dua dalam engineering teknologi. Teknologis adalah untuk yang bachelor holder, dan untuk technician adalah diploma holder. Dalam kita pun dia ada 2 kategori. Satu untuk bachelor dalam engineering teknologi, dan untuk diploma kita panggil technician technologies. Itu perbezaan. Okey, baik, itu dia jawapan daripada TS Zakaria kita. Jadi itulah dia perbezaan antara teknologis dan juga technician aircon. Jadi itu sahaja untuk Q&A session pada malam ini. Terima kasih kami ucapkan kepada panel-panel kerana sudi meluangkan masa bersama dengan slot kami pada malam ini, iaitu sembang bersama pakar web. Jadi mereka berdua memang ternyata pakar lah orang kata. Terima kasih banyak-banyak Cik Rohani dan juga Zakaria. Semoga kita akan berjumpa lagi pada slot-slot yang akan datang lah. Okey, jadi kembali lagi dengan kami berdua di sini. So kita akan teruskan lagi dengan sesi apa? Sesi giveaway untuk pemenang-pemenang yang join kami punya live sebelum ini. So kami adakan sedikit pertanyaan lah untuk siapa yang ada banyak share ke, siapa yang ada banyak like dan juga promo dan sebagainya. Jadi kami akan umumkan pemenang-pemenang pada hari ini. Jadi saya persilakan Ungu Haris Daniel untuk mengumumkan pemenang-pemenang yang bertuah. Jadi dipersilakan Ungu Haris. Baiklah, so kita ada giveaway ni. Giveaway ni saya difahamkan dia daripada live yang lama sebelum ni. Dia adalah tugas yang dibuat. Jadi kepada pemenang-pemenang giveaway kita malam ni, Kita akan umumkan nama Instagram mereka. Instagram mereka, dan apabila nama anda dipetik ataupun diumumkan, ya dipetik macam buah. So anda yang mendengar ataupun anda yang menang ni boleh claim ataupun orang kata claim lah kan, tuntut di IG SRC Unit Element DM je, DM kami cakap anda merupakan pemenang giveaway mesra. Alright, so nama pemenang yang pertama, kalau ada di FB Live boleh munculkan diri cakap, ini saya. Kalau tak ada, boleh DM, boleh check kembali live dan DM kami di IG SRC di dalam Levi. Silakan pemenang yang pertama, Pemenang yang pertama umumnya, Ya, betul. nama, name, Instagram dia Bermula dengan huruf A. betul. Iaitu Afiq Rashid 112. Baiklah. Berikan Berikan kepada Afiq Rashid 112. Kenapa 112? Mungkin slide kedua Salah. ada lagi di Janet Astro favorite. mungkin boleh jadi, tapi tak ada 112. Apa itu kita pantau tepi lah. Okey, tempat kedua ke pemenang kedua? Okey, pemenang kedua kita ada username bernama Zahra Dayana. Ulang suara
Zahra Dayana. ZAHRADAYANA. Zahra Dayana. Jadi DM kami di IG SRC. Yang ketiga, Pemenang yang ketiga huruf A juga. A juga. Alamak, Ahmad Firdaus 97. 97. Maybe kita dah tahu. Betul. Memang obvious. Jadi Ahmad Firdaus 97 juga DM kami. Di IG SLC Unity MMR. Okey, tempat yang keempat atau pemenang yang keempat, salah, ini lima. Empat, kita ada Hafiz bin On. Yap. Hafiz bin On. Yeah. On tu double N. Jadi DM kami juga untuk tuntut hadiah anda. Pemenang yang kelima kami ada Qadir _workaholic. Workaholic. Workaholic. Dia suka bekerja. Suka bekerja. Memang Macam tu kita, dia memang. macam kita kaholic. Suka tak- bercakap. Oh gitu. Dia my workaholic. So Qadir _workaholic. Yap. Nama IG-nya. So DM kami, okey? Baiklah, pemenang giveaway yang keenam tanya diucapkan kepada Derul _Aisyah. Aisyah. EISYA. Betul? Derul _Aisyah. Yap. Yang Next, ketujuh, pemenang kita yang ada ketujuh. Rizwan Daim. Yep. Rizwan Daim. REZWAN DAIM. Pemenang giveaway kita yang ke-8, kita ada _Zul Kamal. Dia ada harakat 3 harakat. 3L. Dia Ada ada 3L. underscore Zul Kamal 3L. Okey. Jangan lupa _Zul Kamal. Dah. DM SLC Unity LMFI. Okey, yang ke-9 ada Fifth _ Man 98. Baiklah. Ulang suara. Fifth _ Man 98. Fifth tu FIF _ Man MAN 98. So DM kami. Pemenang giveaway second last tengah. Second yang ke-10. Siapa? Yang ke-10 pula kita ada Param 59. 79. Sila akan kenderaan Bukan. Param 5979. So nama IG dia Param 5979. Bila Param ni lagu TikTok tu lah. Apa? Param. Nama orang. Nama orang. Ini nama orang. Ini nama orang. Baiklah, pemenang giveaway kita yang terakhir pada malam ini. 11. Yang ke-11. Yap, yang ke-11 iaitu Ating Razali. Ating Razali. Mungkin orang Terengganu. Betul. Nama dia Ating, dia panggil Ating. Ating Razali. So Ating Razali, sila DM kami dan tuntut hadiah anda. Jadi kepada penonton, itu sahaja pemenang kita pada malam ini. Jadi penonton-penonton live yang akan datang, jangan lupa share, like dan promote kepada rakan-rakan anda. Mungkin anda juga boleh menerima hadiah seperti. Jadi kita hadiah ni apa mereka dapat ni? Itu saya nak cerita tu. Ha, Mereka cerita, tak tahu. cerita. Menang Lamborghini ke apa? Tapi Bukan. Menang aircon mungkin? Bukan juga. Besar. Memang besar. Saya difahamkan mereka ni akan memenangi orang kata voucher McDonald. Okey. Suka. Berapa ringgit tu? Rahsia lah. Rahsia lah. Tapi orang boleh pergi McD terus claim je lah. Dapat McD satu Yap. set. Boleh bawa balik. Jadi itulah pemenang-pemenang kita. Jadi kepada mereka yang berada di rumah dari rumah. China. Ni Cina lah. Okay, terima kasih kerana join Ya. kami pada malam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa anda, panel-panel yang hadir, kepada kru-kru belakang tabir. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ini mungkin ada live seterusnya. Jadi kami minta maaf atas isu-isu teknikal yang berlaku. Yep. Chris, betul tak? Yep. So thank you very much kepada yang dah like, share, yang dah komen, yang support live ini dari awal sampai habis. Kerana tanpa anda, siapalah kita. Tiba. Betul. InsyaAllah kami akan perbaikilah masalah-masalah yang datang di masa dan semasa. Sebab sekarang ni musimnya online. Yep. Bila online dengan masalah teknikal memang tak dapat lari. Ya, Okay? memang orang kata sebati. Jadi itu saja untuk malam ini. Terima kasih kami ucapkan banyak. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat malam dan salam. We are UniKL. Let's go. Bye. Lawak sampai tak aku tanya tu. Bambara. Aku bukan lagu tu. Aku pam param. Lagu apa bodoh tu? Lawak sampai tak? Ni lah. Suara tak jelas tapi lawak sampai. Je nak.